Bersama saya Aida Nayan dalam rentasan berita edisi 1223 dan antara paparan utama. Bagaimana mengelak negara daripada kegagalan? Penyatuan Ummah, agenda palsu PAS yang kemaruk kuasa. Sekarang pun BFPN tak layak memerintah. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Naib Presiden Amanah Datuk Seri Dr. Mujahid Yusof menegaskan bahawa bajet bukan upacara menggula-gulakan rakyat. Ia perlu diterjemahkan kepada pengukuhan nilai dan inovasi IDE yang melihat impak pembangunan dan cara membangunkan negara mengikut acuan kelestarian ataupun Sustainable Development Framework. Sesungguhnya, acuan kelestarian memerlukan pengukuhan sistem nilai dan IDE yang memungkinkan negara memasuki fasa pembangunan semula yang baharu dan segar untuk masa depan negara. Katanya dalam satu kenyataan menjelang pembentangan belanjawan 2023 yang akan dibentang pada 7 Oktober ini. Menurut Mujahid, amalan rasuah yang sistemik menyebabkan ketirisan yang membawa kegagalan dalam kelestarian. Akibatnya, perbelanjaan untuk pendidikan formal dan pembangunan sumber hilang sifat berkekalannya untuk memberi manfaat generasi seterusnya. Beliau juga melihat ketirisan akibat rasuah hari ini turut menjejaskan peruntukan perlindungan sosial untuk menangani kejutan pasca pandemik bagi menjamin asas kehidupan di kalangan masyarakat yang tertindas. Kerana rasuah juga, jurang kekayaan antara rakyat semakin melebar dan kelompok terbawah yang sepatutnya diperjuangkan hak asasinya untuk meneruskan hidup diabaikan secara sistemik sehingga berpotensi melahirkan huru-hara sosial yang tidak berkesudahan, ujarnya. Mujahid berpendapat kekalnya survival sesebuah negara bangsa adalah kerana kukuhnya pegangan nilai yang diterjemahkan melalui akhlak dan perilaku rakyat dan pemimpinnya. Dengan kata lain, isu maruah dan martabat bangsa bukan lagi satu pilihan tetapi satu kemestian bagi menjamin segala aktiviti ekonomi negara dan pengurusannya dipandu oleh kompas nilai dan dilihat daripada lensa mengangkat maruah dan martabat bangsa, jelas Mujahid. Beliau percaya kegagalan Malaysia bermula apabila skandal One Malaysia Development Berhad, 1MDB dan kasus rasuah melibatkan pemimpin tertinggi negara. Jika bajet 2023 tidak membuat pemunggaran semula polisi lama dan menggantikannya dengan pengukuhan maruah dan martabat, kita hampir pasti sampai ke status negara gagal, katanya. Mujahid menekankan bajet 2023 perlu menterjemah keperluan tersebut dengan merombak cara negara membangunkan ekonomi dan keperluan memulangkan kepada rakyat kekayaan negara dengan cara bermaruah. Bajet perlu perubahan struktural bagi mengatasi rasuah yang berlaku secara sistemik, kata Mujahid. Antaranya menurut beliau adalah reformasi penganugerahan kontrak yang perlu dibuat secara terbuka dan pengukuhan jawatan kuasa kira-kira wang negara PAC supaya lebih proaktif dalam melihat perjanjian kontrak supaya tidak merugikan duit negara. Model pelaburan berpandukan kerangka ESG, Environmental, Social and Governance, menurut Mujahid perlu dimulakan atas tapak perundangan yang kuat, telus dan bertanggungjawab. Untuk itu, Mujahid mencadangkan pejabat pendawaan dengan pejabat peguam negara hendaklah dipisahkan bagi menjaminkan kebebasan dan salah guna kuasa pihak peguam negara. Pada keseluruhan rencananya, beliau merumuskan bahawa pertumbuhan masa depan negara perlu dibina atas 3 kriteria penumbuhan, iaitu pertumbuhan pintar, pertumbuhan mampan dan pertumbuhan inklusif. Cara dan kaedah pembangunan negara perlu berpindah kepada keseluruhan konsep SDG, Sustainable Development Growth, adalah peluang terbaik. Pemindahan kerangka ini dimulakan dengan langkah sifar rasuah supaya masa depan model pertumbuhan dapat menangani isu integriti bagi memacu pertumbuhan baharu negara. Tegasnya, demikian pandangan Mujahid yang cuba menggabungkan kerangka pentadbiran negara yang kini bergerak tanpa simbiosis, iaitu Administration of Justice, pentadbiran keadilan, Fiscal Policy, dasar keuangan, Economy Liberty,
kebebasan ekonomi dan environmental, justice, keadilan alam sekitar. Natijahnya, pertumbuhan mampan negara yang harus dipacu melalui intellectual capital, modal intelek menjadi hambar. Malang sungguh apabila modal intelek itu mati dan organisasi intelek gagal membiak di dalam jabatan atau agensi kerajaan. Ide itu sendiri gagal muncul sebagai proses untuk menjana inovasi, baik dalam standard operasi prosedur SOP mahupun penghasilan produk. Kelestarian terabai apabila knowledge management iaitu pengurusan pengetahuan yang melahirkan knowledge society, masyarakat berpengetahuan dan knowledge transfer, pemindahan pengetahuan gagal dilaksanakan. Ini kerana terdapatnya trend pemimpin negara yang lebih cenderung menipu demi mempertahankan kebatilan termasuk rasuah. Juga ada yang menggunakan sentimen seperti agama dan kaum untuk menguasai pentadbiran serta mentaliti rakyat. Lalu terjadilah budaya yang meraikan profesor-profesor kangkung yang hanya mampu mengeluarkan ide yang lunak buat telinga pucuk pimpinan. Akibatnya, jawatan kuasa dalam kementerian dipenuhi oleh mereka yang menjadi kroni ahli politik, bukannya pakar. Inovasi ide tidak berlaku kerana benih ide itu sudah dicantas di peringkat awal lagi. Malah golongan ini turut serta merobek politik nilai yang cuba mengangkat maruah dan martabat bangsa itu sendiri dengan menzahirkan sokongan untuk melegitimasi langkah Sheraton yang mengkhianati mandat rakyat. Apa yang nak kita harapkan apabila menteri dan pengerusi syarikat berkaitan kerajaan tidak dilantik daripada kalangan yang pakar tetapi ahli politik yang mungkin turut celaru dengan istilah bahawa Spanish fly dengan Spanish flu itu amat jauh bezanya. Apa yang nak kita harapkan apabila ulama gemar melabel pemimpin yang tidak sama fitrah politiknya sebagai tidak beriman dan dilontar dengan pelbagai fitnah rasuah dan sebagainya. Semoga pilihan raya umum ke-15 yang akan muncul pada bila-bila masa merubah senario negara ini ke arah kelestarian yang didambakan rakyat negara ini dalam kemerdekaan yang sebenar-benarnya. Timbalan Presiden Amanah Datuk Seri Salahuddin Ayub berkata, sepanjang PAS berada dalam kerajaan, tiada pencapaian yang membanggakan berjaya diraih untuk meninggikan kedudukan dan martabat orang Melayu dan Islam dalam negara ini. Sebaliknya, menjelang pilihan raya umum yang bakal diadakan pada bila-bila masa, PAS semakin bergelut untuk memastikan kedudukannya dalam kerajaan tidak terlepas. Demi kemaruk kuasa dan jawatan, PAS akan sanggup mendekati sesiapa sahaja termasuklah golongan dan pemimpin parti yang sedang dihadapkan ke mahkamah atas dakwaan rasuah, ujarnya dalam satu kenyataan. Menurut beliau yang juga bekas naib Presiden PAS, tindakan PAS itu bercanggah dengan kenyataan Presidennya Tan Sri Abdul Hadi Awang yang menolak golongan perasuah. Tetapi demi kuasa, PAS tidak peduli semua itu walaupun tindakan ini menjatuhkan maruah sendiri. Demi kuasa juga, PAS sanggup mencuci segala kekotoran yang pernah dilempar sendiri oleh PAS sebelum ini terhadap MCA dan gerakan yang menolak hudud, ujarnya sinis. Beliau menemplak sikap PAS yang menggunakan agenda penyatuan ummah, sentimen Melayu Islam hanya pada waktu-waktu tertentu sahaja. Hari ini PAS semakin rancak berkendang tentang penyatuan ummah atau muafakat nasional dengan UMNO kerana kita sedang menghampiri pilihan raya umum ke-15. Kata Salahuddin, ia merupakan agenda yang pernah digunakan untuk bersatu dengan UMNO bagi menjatuhkan Pakatan Harapan. Namun menurut beliau, selepas agenda itu berhasil melalui pengkhianatan langkah Sheraton, penyatuan ummah sudah tidak kedengaran lagi. Kerana masing-masing bernafsu dengan pangkat dan jawatan, bidasnya. Kini menjelang pilihan raya umum ke-15, PAS kembali dengan penyatuan ummah dan muafakat nasional demi meneruskan kuasa di Putrajaya. Kononnya demi Islam. Namun hakikatnya, kata Salahuddin, pimpinan PAS yang menjadikan rang undang-undang RUU Mahkamah Syariah bidang kuasa jenayah RUU 355 sebagai alat untuk parti itu melabelkan pihak lain sebagai musuh Islam kini tidak diperjuangkan. Rata-rata nasib orang Melayu dan Islam di bawah pentadbiran kerajaan negeri yang ditadbir PAS juga tidak terbela. Lihatlah apa yang dilakukan oleh Menteri Air dari PAS terhadap masalah bekalan air bersih di Kelantan, ujarnya. Menteri Alam Sekitar dan Air adalah timbalan Presiden PAS, Datuk Seri Tun Ibrahim Tuan Man, yang dilihat gagal kerana tidak ada kemahiran dalam ilmu yang berkaitan dengan kementerian yang diterajuinya. Bukan itu sahaja kebobrokan yang berlaku dalam pentadbiran PAS.
Menurut Salahuddin, PAS gagal dalam usaha untuk meletakkan kedudukan dan martabat orang Melayu dan Islam di negara ini pada taraf yang lebih tinggi. Sebaliknya, kata Salahuddin, lebih banyak kemungkaran dan maksiat yang berluasa termasuklah di negeri-negeri yang ditadbir oleh PAS. PAS tidak mungkin mampu untuk menjawab dakwaan ini, tegas beliau. Beliau dipercayai merujuk kepada sebuah konsert terbuka berdekatan Masjid Zahir di Kedah yang diadakan Jumaat lalu. Belum pun kontroversi konsert Riuh Sokmo yang berjalan di Ketereh, Kelantan, padam. Dalam kedua-dua konsert tersebut, kelakuan penonton menerusi video yang tular dilihat amat tidak sopan. Lalu bersilat pimpinan PAS, kononnya kesal dan tidak tahu menahu dan sebagainya. Pengerusi Jawatankuasa Agama, Pendidikan dan Sumber Manusia Negeri Kedah, Datuk Najmi Ahmad berkata, pihaknya dimaklumkan aktiviti itu mendapat kebenaran daripada pihak berkaitan. Kita tidak menghalang konsert diadakan, tetapi kandungan itu yang menyebabkan dianggap tidak bermoral dengan muda-mudi dengan gaya yang begitu melampau. Makna tidak ada adab Islam dan berlaku pula di depan masjid, katanya dipetik media. Datuk Bandar Alor, Datuk Zaid Ahmad pula sekadar melahirkan rasa kesal dengan tindakan penganjur. Memang konsert atau gig tersebut dibuat tanpa kebenaran. Saya dimaklumkan pihak penganjur hanya mendapat lesen untuk mengadakan basking sahaja, iaitu 2 lesen yang kita bagi, katanya seperti dipetik utusan online. Adakah ini salah DAP yang didakwa oleh Ketua Penerangan PAS, Khairil Nizamkiruddin, memiliki rekod buruk lagi hina dalam isu-isu membabitkan Islam dan masyarakat Melayu di Malaysia? Perlembagaan DAP sendiri jelas menyebut dalam perkara 2 Matlamat DAP adalah untuk mengesahkan lagi dan memulihkan perlembagaan Malaysia kepada rangka kerja sekular yang asal. Hal ini sahaja membuka pekul dada DAP yang cukup anti kepada Islam dan Melayu, ujarnya dalam hantaran di Facebook. Kenyataan ini dibidas ahli Parlimen Pakatan Harapan Sepang Muhammad Hanifah Maidin yang menyifatkan Khairil Nizam sebagai mengalami selective memory atau ingatan terpilih. Awak dok salahkan DAP bila almarhum Tun Salih yang juga ahli PAS dan pernah jadi esko kerajaan PAS Terengganu juga pernah habaq Malaysia negara sekular, bidasnya. Seiring dengan kenyataan Salahuddin, Hanifah juga mempertikai peranan PAS dalam usaha meninggikan kedudukan serta martabat orang Melayu dan Islam dalam negara ini. Jika DAP mahu kekalkan perlembagaan sekular, awak PAS yang ada dalam Governmen Melayu Islam tak mahu ganti perlembagaan sekular itu kepada perlembagaan Islam 100%. Takut dengan siapalah ni? Takkan Parti Islam takut dengan manusia? Sindir Hanifah. Untuk rekod, sehingga hari ini tidak kedengaran suara pemimpin PAS menyanggah kenyataan Presiden MCA Datuk Sri Wee Ka Siong yang berkata, saya tidak mahu dengar selepas ini orang kata, ini kerajaan Melayu Islam. Konsert yang menyebabkan anak-anak muda terkinja-kinja seumpama dalam pesta budaya sekular di negara barat yang amat dibenci oleh Presiden PAS itu berlaku di negeri-negeri yang ditadbir PAS. Demikian dengan mudah Allah SWT membuka aib parti yang sering melabel pihak lain sebagai haiwan seperti Jebon, kera dan sebagainya. Untuk menyerang DAP bukan PH, bukan rocket science, kata Khairil Nizam, tetapi untuk mentadbir sebuah negara, ia memerlukan kejujuran selain kebijaksanaan. Nah, sekarang siapa yang berperangai terkinja-kinja seperti kera? Kerajaan BNPN tidak layak lagi memerintah kerana tidak mampu menjaga kestabilan makanan asas rakyat. Kegagalan kerajaan menyebabkan kekurangan bekalan telur di pasaran, kata Ahli Parlimen Pakatan Harapan Bayan Baru Sim Zizin. Menurut beliau, berdasarkan laporan media dan tinjauan di pasaran, Malaysia sedang mengalami kekurangan bekalan telur yang amat serius. Pasaraya Maidin mengalami kekurangan bekalan sehingga 60%. Tinjauan saya dengan pembekal memaklumkan bahawa mereka mengalami kekurangan sebanyak 30 hingga 40%. Tinjauan saya di pasar pula mendapati bahawa telur telah habis dijual sebelum tengah hari, katanya dalam satu kenyataan. Menurut beliau, oleh kerana telur sumber protein yang paling murah, rakyat Malaysia secara purata memakan sebiji telur sehari. Beliau meletakkan 4 faktor utama mengapa situasi ini berlaku. Pertama, kekurangan bekalan adalah disebabkan oleh kegagalan kerajaan memastikan bekalan mencukupi. Secara purata, Malaysia harus membekalkan 30 juta biji telur sehari ke pasaran. Menteri Mafi bertanggungjawab memastikan bekalan yang mencukupi, tetapi malangnya beliau gagal melaksanakan tanggungjawab tersebut. Beliau harus menjawab kepada rakyat mengapa gagal menjalankan tugas. Kedua, pemberian subsidi kerajaan tidak mencukupi. Kerajaan telah menetapkan harga siling telur pintu ladang
ex-farm pada 37 sen. Kos pengeluaran sebiji telur adalah 43 sen. Subsidi kerajaan hanya 3 sen. Penternak rugi 3 sen sebiji. Maka penternak terpaksa mengurangkan bekalan untuk mengurangkan kerugian. Ketiga, kegagalan fungsi jawatankuasa jihad memerangi inflasi. Jawatankuasa ada 3 tanggungjawab penting, iaitu menetapkan harga siling, memperuntukkan keuangan subsidi dan penyaluran subsidi dengan efisien kepada penternak. Selepas menetapkan harga siling, jawatankuasa ini gagal memperuntukkan jumlah subsidi yang mencukupi, ujar Zezin. Menurut beliau, pemberian subsidi juga lewat sampai kerana proses permohonan subsidi penuh dengan kerenah birokrasi. Akibatnya, penternak kurang kepercayaan dan keyakinan kepada jawatankuasa ini. Dan keempat, kegagalan kerajaan membantu penternak menyebabkan lebih kurang 80 ladang ayam gulung tikar. Zizin membidas pihak kerajaan kerana gagal menyelamatkan ladang-ladang ayam supaya bekalan tidak terjejas. Kata Jurucakap Pertanian dan Komoditi Parlimen Parti Keadilan itu, tiada penternak, tiada makanan. Untuk rekod, Menteri Mafi Datuk Seri Dr. Ronald Kiandi, Ahli Parlimen UMNO BN Beluran yang melompat ke Bersatu dibantu oleh 2 orang timbalan menteri, iaitu Datuk Seri Haji Ahmad Hamzah, Ahli Parlimen UMNO BN Jasin dan Datuk Dr. Nik Muhammad Zawawi Saleh, Ahli Parlimen PAS PN Pasir Putih. Tetapi mereka masih gagal menangani masalah kekurangan makanan ruji rakyat Malaysia. Berbanding dengan 2 orang menteri pada era Pakatan Harapan yang diterajui oleh Datuk Seri Salahuddin Ayub dan timbalannya Sim Zizin. Mereka berjaya mengawal harga makanan dengan kerjasama Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna Malaysia Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail walaupun pada musim perayaan. Beliau seterusnya menyeru menteri-menteri dalam jawatankuasa jihad perangi inflasi supaya jangan asyik memikirkan pilihan raya. Mereka harus segera memanggil mesyuarat dan mencari penyelesaian pada masalah kekurangan bekalan telur ini. 32 juta rakyat Malaysia yang makan telur setiap hari sedang memperhatikan prestasi mereka. Undi di tangan rakyat. Menteri yang gagal akan kalah dalam pilihan raya, tegasnya. Malangnya, tarikh pilihan raya itulah yang mendominasi otak para pemimpin PN Barisan Nasional, termasuk yang berada di luar kerajaan. Perkara ini turut disuarakan oleh bekas Setiausaha Majlis Syura Ulama PAS Datuk Dr. Muhammad Khairuddin Aman Razali yang secara terbuka menyokong desakan pemimpin UMNO agar pilihan raya umum diadakan segera. Beliau memperlekeh pimpinan PH yang mencadangkan agar mengelak daripada mengadakan pilihan raya pada musim monsun. Logiknya tentu mereka tidak sabar untuk bersaing bagi mendapatkan kembali kerajaan. Namun apabila mereka pula yang mendesak diperlewatkan, ia memberi petunjuk bahawa mereka belum bersedia atau suasana politik semasa belum memihak kepada mereka. PH masih belum bersatu sepenuhnya untuk berhadapan pilihan raya umum, katanya dalam satu hantaran di Facebook. Kenyataan beliau itu bercanggah dengan pendirian naib Presiden PAS Datuk Seri Dr. Ahmad Samsuri Mokhtar yang menegaskan bahawa rakyat hendaklah diutamakan, memandangkan menurut Jabatan Meteorologi, negara akan dilanda banjir pada hujung tahun ini. Bagaimanapun, Khairuddin berkata, negara memerlukan kestabilan politik yang pasti menyumbang kepada pengukuhan ekonomi. Hubungan dalaman antara sesama kerajaan berjalan baik di atas nama keluarga Malaysia, namun kehangatan terasa apabila melibatkan keperluan dan hala tuju parti masing-masing. Justru menyegerakan pilihan raya lebih memihak kepada kepentingan rakyat dan negara, tegasnya. Demikianlah hujah sonsang seorang yang meletakkan ustaz di hadapan namanya. Sekarang pun Barisan Nasional, Perikatan Nasional sudah kucar-kacir dalam tadbir urus negara, khususnya berhubung menangani isu kos sara hidup yang tinggi dan inflasi. Justru apakah jaminan UMNO Barisan Nasional akan menjadi kerajaan yang baik jika takdirnya mereka memenangi pilihan raya umum ke-15 ekoran ramai rakyat tidak turun mengundi kerana banjir? Adakah kalian akan menggunakan helikopter untuk mengangkut pengundi-pengundi yang terperangkap di bumbung-bumbung rumah akibat banjir untuk pergi mengundi? Kebebalan apakah ini? Rakyat mungkin tidak akan mendapat gelaran burung hut-hut, tetapi rakyat bukan buta, tuli atau bodoh. Ingat, rakyat sentiasa memerhati. Teruskan bersama kami di Jom Channel dan layari portal jomchannel.net untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Aida Nayan, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Mencari maklumat dan berita politik yang bebas, kupasan yang tepat, panas,
Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, pentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, moving forward, sharing a new experience.